warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah kita bersama-sama dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rumah ni. Masjid kan sini? Masjid Taman Subang Perdana. Maka Allah jemput kita ini untuk datang ke rumah ni. Kalaulah orang tu macam rumah kita tak? Kita suka sangat tetamu tu dia yang datang. Tandanya apa? Tuan rumah tu suka pada tetamu tersebut. Maka dia sering ajak. Kata datanglah rumah saya, dia kata kan. Dan orang yang datang tu juga suka juga kepada tuan rumah tersebut. Begitulah perumpamaan apabila hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka-mereka yang terpilih oleh Allah, yang dijentikkan hati oleh Allah, Allah letak kita duduk dekat dalam rumahnya untuk berada daripada sebahagian daripada taman-taman syurga yang dirasai di alam dunia, tetapi belum lagi kita pergi ke syurga. Nikmat syurga satu je kita dah dapat di dunia, iaitu apabila berada di dalam majlis ilmu, dikatakan ianya sebagai majlis taman ahli-ahli syurga. Dan pastilah yang dikatakan yang hadir itu, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini kekal sehingga ke jannah duduk dalam syurga. Maka dekat dalam majlis ilmu, tidak ada apa perkara yang lebih baik melainkan majlis ilmu tersebut. Contohnya kalau ada orang datang tak, dia hanya boleh mampu solat sunat tahiyatul masjid secara ringkas, kemudian dia masuk ke dalam majlis ilmu. Dia tidak boleh buat amalan-amalan yang lain kerana besarnya, dan orang kata betapa agung dan mulianya majlis ilmu tersebut, khususnya untuk mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman yang Allah berikan ke dalam hati kita. Nikmat Islam yang Allah telah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, nikmat ihsan. Sebab tu kalau nak cerita tentang iman ni, semalam baru saya kupas tentang iman. Tentang bagaimanakah Allah ini memilih hanya golongan-golongan terpilih untuk mendapat hidayah dan juga iman. Hatta kekasih Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memasukkan iman tersebut kepada orang yang dia sayang, iaitu pakciknya sendiri. Betapa sedihnya dia. Maka kita syukurlah hari ini secebis iman yang Allah titip. Dan moga-moga Allah kekalkan iman kita ini sehingga ke akhir hayat kita. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala din. Yang kita risau ni, penghujung kita ni. Tu yang kita tak nak. Maka hari ini, pertama kalinya saya datang ke masjid ini. Dan dijemput oleh ahli jawatan kuasa masjid ni. Pertama kali datang untuk berceramah tu, memang khasnya lah. Datang sebagai untuk melakukan solat-solat pun baru pertama kali. Walaupun saya sering berada di Subang, Subang Bestari. Maka alhamdulillah, terima kasih ahlan wa sahlan kepada mereka yang baru. Nama saya Aisyah Rosli. Tidak layak dipanggil seorang guru, hanya mampu berkongsi kalam ilmu. Saya tak layak mengajar. Kalau berkata ustazah boleh ajar saya, tidak. Saya tak pada sampai tahap begitu. Sebab tu saya pergi mana-mana saya tazkirah. Kalau saya buka kuliah pun saya murajaah, ulang kaji bersama dengan sahabat-sahabat saya. Dan alhamdulillah hari ini sahabat saya ada bersama dengan saya. Daripada dia orang kenalkan diri mereka daripada surau Ar-Razi. Maknanya gabungan lah ni. Maka alhamdulillah, moga jodoh pertemuan kita ini bukan sekadar hari ini je. Moganya berkekalan. Maka hari ini bila saya tengok satu tajuk ni kontroversi ni. Cabaran akhir zaman. Saya borak dengan sahabat saya. Saya kata, nak cerita betul ke nak cerita tipu? Nak cerita bahagian dalam ke tak nak dalam? Saya katakan. Ini kontroversi. Tajuk kontroversi. Kadang-kadang bila kita cerita dalam-dalam, saya kena kecam. Tak kan? Maka insya-Allah lah kita bawa lah seringkas yang boleh.
Kalau pada tajuk cabaran akhir zaman, kita tengok akhir zaman itu ada yang panggil sebagai zaman fitan. Ataupun ada yang memanggil dia sebagai zaman fitnah. So kita nak pilih zaman apa? Kalau zaman fitnah, dia jatuh hanya kepada satu. Satu je fitnah itu. Maka ramai alim ulama dia mengatakan ianya sebagai zaman fitan. Zaman fitan ini bermaksud terlalu banyak sangat fitnah. Hajah sekalian duduk rumah pun, bak kata orang Negeri Sembilan, ontok-ontok, ya kena fitnah. Kalau duduk julur kaki, kena fitnah. Berdiri diam-diam, kena fitnah. Anak kita pergi sekolah, kena fitnah. Tak pergi sekolah, kena fitnah. Maka inilah fasa kita. Fasa yang dipanggil sebagai zaman fitan. Ada ulama yang mengatakan bahawa kita sedang menuju kepada fasa yang ke-6. Fasa ke-5 kita panggil fasa mulkan jabariyah. Fasa ke-6 ni lebih dalam lagi kita ni. Peninasan demi peninasan akan berlaku. Kesempitan demi kesempitan akan kita rasai. Maka dia bermasuk kepada fitnah akhir zaman. Cabaran apa maksudnya? Cabaran adalah yang bertentangan. Hari ini kita bertentangan dengan arus perdana. Sehingga kadang-kadang kita tak tahu mana satu betul, mana satu tak betul. Yang hitam nampak putih, putih nampak hitam. Ini cabaran kita akhir zaman. Maka ketiga sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bilakah kiamat akan berlaku?" Apa jawapan Rasulullah? Rasulullah tanya, "Apakah persediaan kamu?" Rasulullah tak cerita pun bila kiamat berlaku. Tetapi Rasulullah tanya kepada dia, "Apakah persediaan kamu untuk menghadapi hari kiamat?" Maka orang yang bijak, soalan dibalas dengan soalan. Contohnya kita bagi satu ayat lah. Dah makan pagi. Contohnya, dah sabar pagi dah. Dia tak jawab ya. Dia kata, rasa-rasa nasi lemak kat luar tu sedap ke tak? Soalan berbalas dengan soalan. Awak sayang saya tak? Soalan kan? Maka suami kita jawab. Bagaimana bukti awak sayang ke saya? Dia bagi kita soalan. Ini bagi orang-orang yang bijaksana. Dia tanya, dia soalan. Dan soalan itu akhirnya memerangkap kepada diri kita sendiri. Dia tak menjawab satu soalan yang secara direct. Banyak kiasan. Maka bila berbalik kepada persoalan ini, dia berbalik pada soalan tentang akidah. Tentang agama. Tentang akidah dan agama, dia tidak boleh berganjak dekat dalam hati kita. Sebab itu, kita ni kena jadi apa? Kena belajar tentang ilmu tauhid. Khususnya sifat-sifat Allah. Hari ni pun saya pun baru belajar. Buka balik kitab, mulanya cerita pasal apa? Syarat utama masuk Islam apa dia aja? Mengucap 2 kalimah. Berapakah rukun kalimah syahadah? Bukan kata hajah tercengang. Saya pun tercengang. Ada seorang ustaz dia tanya dengan saya. Rukun Islam ni ada apa? Pertama mengucap 2 kali. Rukun syahadah berapa? Tak tahu. Nanti masuk kelas. Kalau saya buka hari ni, kita balik esok. Maka saya ni, apabila dia bertanya kepada saya macam tergamam seketika. Di dalam syahadah kita, ada 4 rukun tauhid. Iaitu pertama, tauhid ibadah. Yang kita kena buat ni. Ibadah kita, amal kita. Sebab syahadah ni dia dah merangkumi kepada akidah. Tidak sah orang tu masuk Islam kalau dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Walaupun hatinya membenarkan Allah itu tidak ada Tuhan melainkan Allah.
Tapi kalau mulut dia tak lafaz. Contohnya, dia tahu Allah itu Allah tetapi dia tidak mengucap. Dia tidak sah di sisi dunia. Tetapi mungkin di akhirat Allah pandang pada hati. Allah ini dia pandang hati kita sebab dia yang alimun, yang maha mengetahui. Mungkin di sisi Allah, Allah terima. Tetapi urusan dia dengan Allah di sana. Dekat dunia, tak sah. Kita ni sering mengucap kalimah syahadah. Betul? Hati tu, tu yang kita nak betul balik. Akidah. Apabila betul tentang akidah ni hajah sekalian, insya-Allah siapa pun orang yang datang kepada hajah, dia cerita pusing je ayat Quran, hajah boleh kekal pada akidah yang benar. Sebab tu Rasulullah kata, aku tidak tinggalkan apa-apa kecuali Al-Quran dan hadis. Dua. Apa-apa balik pada Al-Quran dan hadis. Tetapi alhamdulillah kita ada kitab daripada imam-imam yang muktabar. Kalau macam kita imam siapa? Imam Syafi'i. Sebab kalau kita nak tadabbur Quran tu, kita tak boleh tadabbur selapis. Yang kita duk baca tu dia panggil selapis je. Dia ada lebih dalam. Sebab tu dalam Al-Quran dia ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat perumpamaan. Bagi mereka yang suka dengan perkara-perkara pelik, dia guna ayat mutasyabihat untuk kegunaan kehidupannya. Contoh, kalau ayat-ayat mutasyabihat ni kadang-kadang ayat-ayat perumpamaan Allah bagi pada kita. Yang perlu ditakwilkan oleh orang-orang alim ulama. Ini tak payah sibuk lah kita. Sebab imam-imam kita dah rungkai dah. Kita Imam Syafi'i ikutlah apa Imam Syafi'i kata. Bagi mereka yang ikut Imam Hambali, ikut Imam Hambali. Tetapi ada juga apabila darurat kita boleh ikut Imam Hambali. Daripada kiraan mazhab. Tu kena faham akidah. Maka apabila cabaran di akhir zaman ni sebenarnya dia uji kita apa? Akidah. Hari ini semua ulama dia akan cerita semua ahli sunnah wal jamaah. Yang ahli sunnah wal jamaah mengaku ahli sunnah wal jamaah, yang tidak pun mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Maka Nabi kata apa? Nabi berkata kepada kita, ada 4 benda yang akan berlaku di akhir zaman. Yang pertama, Islam di akhir zaman hanya tinggal nama. Macam mana maksudnya? Kalau saya kata, Jah, keluarkan IC. Semua keluar IC. Saya kata, okey, Ketua Muslimat tolong cek, diorang ni orang Islam tak? Dia cek kat IC, Islam. Betul? Tetapi Islamnya tidak menggambarkan sebagai ejen Islam. Macam mana ejen Islam? Kalau perempuan yang dah cukup akhir balik, apa ejennya? Kita nak tengok dia ni Islam atau tidak? Ya. Tutup aurat hajah, bukan tutup kepala. Jelas nampak? Sebab itu di dalam Al-Quran kata tutup aurat. Maka lebih detail ni nak tahu kat mana tutup aurat ni macam mana? Pergi kepada hadis. Hadis-hadis ulama yang akan cerita perempuan auratnya hanya kepada kedua tapak tangan dan wajahnya. Habis ustazah yang pakai niqab pakai tu, ya hukumnya sunat. Jelas kat sini. Bila kata tangan dengan muka, dua je lah boleh tunjuk. Kaki, dia nak argument. Tak apalah ustazah, sekarang kita ni tak sampai hidayah. Bila masa hidayah tu sampai? Hidayah akan sampai apabila kita tukar nama kepada hidayah. Hidayah Allah tu memang dah turun saat kita lahir lagi. Azan dekat telinga tu dah kata engkau ejen agama Islam. Hari ni kenapa kita buat baik je? Sebab kita ejen agama Islam. Memang nak syurga. Tetapi sebenar hakikat kita bukan nak masuk syurga. Sebab kita nak jumpa pemilik syurga.
Hari ni kenapa kita buat baik duduk kat sini kan? Baiklah duduk tidur rumah. Kenapa? Sebab kita nak mengaji. Ilmu ni sampai bila? Akhir hayat. Tambah kat rumah Allah. Mata nampaklah macam ada 300 orang. Mata zahir. Mata batin. Setiap seorang ada sayap. Apa kerja malaikat tu? Mendoakan hajah sekalian ni sepanjang hajah duduk dekat dalam majlis ilmu. Sebab tu dalam majlis ilmu, tak perlu nak berzikir. Tak perlu baca Quran. Sebab dah ada orang tolong buat untuk kita. Betapa kasihnya Allah kepada orang yang menimba ilmu. Sebab nak menimba ilmu ni kena ada pengorbanan. Kedua, dia kena ada kesusahan. Ketiga, dia kena ada kesungguhan. Keempat, dia kena ada kebodohan. Bila kita rasa kita bodoh, baru ilmu itu boleh masuk. Tapi kalau kita rasa kita bijak, insya-Allah ilmu tak akan masuk. Walaupun tahu Ustazah lah ini basic je Ustazah. Sebab tu kalau saya buka kitab, berulang kitab saya. Hari ni hujah dia lain, esok hujah dia lain. Sebab ilmu Allah itu terlalu luas. Maka ilmu itu kita ikat dengan akal. Afala yatafakkarun, berfikir. Hati untuk apa? Merasai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok Al-Quran hanya tinggal tulisan. Ini akhir zaman. Yang ini saya tak dapat secara detail apa maksud. Apa maksud Al-Quran ini ditinggalkan secara tulisan, saya tak dapat in detail. Yang ketiga, masjid tersegam indah tetapi kosong. Jadi tak hari ni je. Ketua Muslimat Masjid Subang, Perdana. Jadi ya? Susah tak nak ajak orang datang masjid? Nampak? Yang saya cerita ni bukan ikut kepala saya ni. Apa yang hadis Rasulullah SAW pesan pada kita. Masjid tersegam indah. Sedangkan masjid ini adalah tempat untuk kita mencari ilmu. Tempat untuk berniaga juga kat masjid. Tapi bukan dalam masjid, luar masjid. Tempat bermuamalat dalam masjid. Kita nak kenal-kenal dalam masjid lah. Semua berlaku di dalam masjid, tetapi hanya tinggal kenangan bersamamu kasih. Betul tak? Kenapa saya kata kenangan? Pergi Masjid Senayan, ambil gambar je yang wajib. Kenangan lah. Betul tak? Dan yang keempat, ulama pada masa itu keluar daripada kolong-kolong. Kolong-kolong ni maksud tempat dia. Daripada mereka itu jugalah keluarnya segala fitnah. Dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Ini kena dalam sikit. Saya akan hujah insya-Allah part ini. Maka kalau kita tengok hadis-hadis yang membahaskan tentang peristiwa akhir zaman disebut sebagai hadis apa? Fitan. Hadis fitan. Dia macam fitnah tapi fitan. Nombor satu, Islam di akhir zaman hanya tinggal nama. Tinggal nama maksudnya dia mengaku orang Islam tapi gaya hidup bukan orang Islam. Orang sambut Christmas, saya sambut Christmas juga. Kita Malaysia. Demonstrasi. Nampak? Itu akidah. Saya tak nak sentuh bab tu. Kawan saya meninggal Ustazah. Bangsa apa? Dia bangsa Cina. Maka saya pun pergilah menghormati penghormatan terakhir. Habis apa awak buat? Saya pergi. Ini part akidah. Boleh tak Ustazah? Saya tak nak jawab. Jadi saya kena kecam. Sebab tu kena ada akidah. Bila kita belajar part akidah ni, khususnya sifat 20, saya baru je masuk tentang muhalafatuhu lil hawadisi. Itu pun biol-biol bilik mata saya. Yang dengar wallahu alam. Nak betul-betul memahami apakah maksudnya. Allah itu kidam, berdiri dengan sendiri. Saya sebut sikit-sikit. Apa maksud berdiri dengan sendiri?
Allah itu tidak memerlukan kepada mana-mana zat yang untuk mendirikannya. Maka Allah ada kaki tak? Allah ada tangan tak? Allah ada wajah tak? Ada. Hari ni ulama mengatakan Allah ada wajah. Sebab tu saya kata, bila kita faham tentang akidah, apa pun orang cakap, kita boleh orang tak boleh goyang akidah kita. Maka dalam hadis Asyuratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dia banyak cerita tentang hadis fitan. Manakala ilmu berkenaan akhir zaman ini disebut sebagai ilmu fitan. Tadi hadis fitan, ilmu fitan. Di dalam dunia akademik dia sebut apa? Kalau ikut kajian tentang ramalan akhir zaman, dia sebut eskatologi. Orang-orang sains lah. Dia sebut eskatologi. Maknanya tentang kajian akhir zaman. Balik lah. Cerita suami. Hari ni awak belajar apa? Eskatologi bang. Tinggi betul lah masjid ni, dia kata. Ini tentang sains. Betul tak? Okey, maka dalam satu surah yang kita tadabbur sikit insya-Allah, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-11, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyahril du'aahu bi khair wa kana al-insanu ajula. Dan manusia mendoakan kepada kejahatan sebagaimana manusia tersebut mendoakan terhadap kebaikan. Dan manusia sifatnya adalah yang tergopoh gapah. Manusia ni pertama tergesa-gesa, tergopoh gapah kita. Bagaimana kita nak tengok masa penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Ketika mana Allah mula masukkan roh ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salam melalui apa? Ubun-ubunnya. Roh masuk dekat dalam ni. Ini lebih dalam nanti insya-Allah saya ada kuliah program inspirasi wanita, tajuk macam best. Rupanya nak bawa balik kenal Allah ni. Insya-Allah bila kita buat? Minggu depan minggu depan ada beberapa seat. Yang tu saya akan terangkan dengan lebih detail. Maka dia masukkan dekat atas ubun-ubun. Masuk, maka pernah dengar tak perkataan sel-sel berhubung? Minum susu sel-sel berhubung. Tu contoh tu. Sebenarnya itulah dalam tauhid. Allah masukkan roh, maka ketika itulah dia punya spark dekat dalam ni. Kita punya dalam otak ada berapa bilion bilion tau. Kita punya neuron dalam otak kan. Mula-mula Allah masukkan dan dia pun kan kita tengok iklan kanak-kanak tu kan, susu tu kan, peng peng. Dia menyala. Bila dia kata bila berhubung. Apa kita panggil? Bila saraf mula berhubung, ayat dia saya tak ingat, sel-sel mula berhubung. Lepas tu apa jadi pada budak tersebut? Dia bijak, dia pandai. Maka apa cerita di sebalik itu? Ceritanya apabila saraf kita ni berhubung ni, akan ada cahaya. Apabila cahaya itu memancar, berfikirlah kita untuk jadi apa? Orang yang bijak. Maka dia masuk dari sini kan? Sebab itu orang agama Islam dia tak boleh jadi tak bijak. Dalam ayat Quran, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Sebab apa Allah kata? Fikir. Allah paling suka orang berfikir. Guna akal, rasa melalui hati. Contoh nak fikir. Saya bagi satu soalan. Tahun ni kita raya awal kan? Siapa yang fikir kenapa raya awal? Ke seronok raya? Ada tak? Tiba-tiba tu macam tersentak sekejap. Terduduk sekejap. Kenapa ya bang tahun ni 29 je kita puasa? Ada tak tanya? Ke yang dia sibuk lemang tak masak? Tu rendang saya ingat baru nak beli esok bang. Nampak? Orang yang berfikir dia akan terduduk sekejap. Bagaimana boleh jadi tahun ini 29 kiraan puasa? Itu dipanggil cerapan cahaya. Kenapa kita kena belajar aja? Bukan suruh jadi ahli sains lepas ni. Balik ni semua jadi ahli NASA. Ustazah tu cerita tentang cerapan cahaya bang. Cerapan cahaya bila datang dekat Arab Saudi, dia dekat Malaysia, kiraan dia berapa kilometer?
untuk menunjukkan tentang kebesaran Allah. Sampai kita wow. Macam ni kita punya puasa 29 hari, apa jadi pada negara? Kalender Islam kelang kabut lah. Betul tak? Sampai 1 Muharram tu kita nak kena adjust bila? Betul tak? Ingat senang ke? Dekat Google tu dah penipu lah namanya tu. Kalau dalam kalender Islam, kalau diorang tak adjust. Jangan main-main. Hanya kerana 1 hari je kita raya awal, dunia kelang kabut. Nampak Allah punya kerja. Ada satu kita nak kagum dengan Allah. Ada satu virus Allah hantar, tak nampak langsung. Tapi dengan virus tersebut, dia tutup dunia. Allah nak cerita apa? Tak ke kita kagum? Allah ni kalau nak buat kat kita je, bila-bila. Kalau Allah nak tarik iman kita hari ni pun boleh. Maka jangan sombong. Ada 2 sifat yang Allah paling tak suka. Sombong, takabur. 2 sifat ni kalau ada dalam diri kita je, iaitu dalam hati kita, Allah laknat. Sebab dengan 2 sifat inilah Allah melaknat Azazil. Nak cerita pasal gopoh tadi, dia dah masuk kat sini, dia dah ada kepala, dia dah boleh fikir maka dia akan turun. Roh ini daripada atas turun ke bawah. Sampai dia separuh dekat dada ni. Ketika itu Nabi Adam dah mula tergopoh gapah nak bangun. Sedangkan bawah ni belum lagi, belum masuk lagi. Itulah bukti tentang ayat surah Al-Isra bahawa manusia ini sifatnya tergesa-gesa, tergopoh gapah. Ini sifat itu. Tak payah kata perempuan. Lelaki pun sama. Selagi mana bergelar manusia. Maka ada sebahagian manusia yang mendoakan tentang kejahatan, keburukan. Sama seperti mereka mendoakan kebaikan. Ini kisah dalam surah Al-Isra. Hari ini kita nak tadabbur. Kenapa Allah keluarkan ayat ini? Dalam tafsir Al-Jama'il Kamil Quran, karya Imam Murfasil yang agung iaitu Imam Al-Qurtubi. Dia cerita dalam karya tersebut, riwayat daripada Imam Al-Qurtubi yang mana berkaitan dengan seorang lelaki. Isu dia mendoakan kejahatan dan keburukan. Menurut tafsir tersebut, dia mengatakan tujuannya, dia tuju kepada seorang lelaki ini yang bernama siapa? An-Nadar bin Haris. Ni ayat ni untuk An-Nadar bin Haris. Kenapa Allah kata ada seorang yang akan mendoakan tentang kejahatan? Kita dengar hadis ni sampai habis, nanti kesimpulan baru kita tahu. Macam mana takut-takut kita pun jadi dalam sebahagian daripada ayat ini. Maka Nadir bin Al-Haris, dia adalah seorang Arab musyrikin Mekah yang banyak menentang dakwah. Bukan saja menentang dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah dia menolak Al-Quranul Karim. Ini hebat . Bukan tentang Rasulullah tetapi dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, dia pernah meminta doa supaya Allah mengazab pada dirinya sekiranya Al-Quran yang didakwa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar daripada Allah. Sebab dia tak yakin. Ketika mana Rasulullah membawa ayatul Quran, dia tak percaya. Sebab itulah kita ni dalam rukun ada beriman kepada perkara yang ghaib. Beriman kepada hari kiamat. Dua ni ada. Kalau salah satunya kita goyah, akidah tak sempurna. Ni cerita akidah. Cabaran akhir zaman ni tentang akidah je. Bukan cerita pasal makan tak ada, ekonomi jatuh, inflasi 4.4 tak. Apabila akidah kita tak betul, maka dia ganggu. Sebab kita hidup ada Allah. Selagi ada Allah dalam hidup kita, insya-Allah kita akan selamat. Ada imam yang mengatakan
bahawa ketika di akhir zaman nanti tidak ada seorang pun yang selamat daripada ikutan Dajjal. Nampak? Maknanya kita semuanya akan ikut. Tak kira orang beriman atau tidak beriman. Semua akan tertarik kepada Dajjal. Maka Dajjal ini bila kita ikut, yang dia selamat ketika mana? Bila mana dia mengikut itu, ketika itulah dia terselamat daripada apa yang Dajjal sedang rencanakan. Kita ingat kita selamat tak? Nak ikat diri kat dinding. Hai kaum perempuan, ikatlah dirimu kat dinding. Sampai macam tu. Betapa perempuan ini akan mengikut. Ini ada dalam cerita hijrah. Bagaimana isteri kepada Abdul Rahman bin Auf tak nak ikut ketika dia nak berhijrah. Maka bila kita tengok sebagai contoh ada dalam ayat Al-Quran, sekiranya mereka menentang Allah dan Rasul, maka mereka akan menerima azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka si Fulan ini iaitu Nadir ni, dia sedang mencabar Allah. Dia tak percaya. Dia sedang minta, ya Allah, macam kita bagi sumpah tak? Kalaulah tak betul kau timpakan sesuatu. Lalah dia kata apa? Tak ada. Tak berlaku pun. Maka kita tengok, dia kata apa? Kerana kecelupaan mulutnya. Sekiranya Al-Quran itu benar-benar datang daripada Allah, maka timpakan kepada kami. Dia minta apa? Hujan-hujan daripada batu-batu. Ataupun datangkan azab yang sangat pedih kepada kami. Dia sedang mencabar Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bentuk kecelupaan mulut ini bukan saja dia menentang wahyu daripada Allah, bahkan dia menentang tentang apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Maka Allah juga merakamkan peristiwa ini dalam surah Al-Anfal ayat ke-32. Ini bentuk doa. Allah bagi. Doa dia tadi tu, Allah rakamkan dekat dalam Al-Quran. Allahumma in kana haza huwa haqqal min indik. Doa yang dia nak buat ni tadi. Dan ingatlah ketika orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika benarlah wahyumu datang daripada Al-Quran, itu adalah benar yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangnya daripadamu ya Allah, maka hujanilah kami daripada batu dari langit ataukan datangkan kepada kami azab yang pedih. Nampak tak? Doa tu Allah rakamkan ke dalam Al-Quran. Nak cerita apa? Betapa Allah ini dia sampai nak bagi peringatan kepada umat yang akan datang. Kau jangan sekali-kali buat macam ni. Sepatutnya cara kita berdoa bukan macam ni. Ya Allah, jika benarlah Al-Quran itu wahyu yang kau turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau berikanlah kepada kami akan kelapangan untuk memahaminya ya Allah. Kau berikanlah kepada kami akan kekuatan untuk kami mengikut ajaran Al-Quran ya Allah. Sepatutnya begitu. Tapi dia tidak. Dia minta benda yang tidak baik. Lantaran kerana ada ayat-ayat yang mengemukakan sesiapa yang mencabar Allah dan Nabi akan ditimpa azab. Di sinilah dia mula guna ayat tersebut. Dia kata, kalau betul lah Allah akan timpa azab. Kalau betul lah saya buat benda tak betul ni, Allah timpa azab. Persoalannya, adakah Allah menimpa azab pada kita on the spot? Nampak? Ini sekadar renungan. Saya tidak berpihak mana belah pihak, jangan kecam saya. Sekadar pandangan untuk kita renung bersama-sama. Sebelum kedatangan COVID-19 datang ke dunia, Hajah ingat tak tentang satu peristiwa yang berlaku di kota suci Mekah? Orang Malaysia yang beragama Islam mengaku Islam masuk ke dalam raudah. Tetapi dia bukan jantina perempuan. Okay, fikir sama-sama jangan kecam saya. Maka ketika itu dia didapati melakukan kesalahan. Apa jawapannya je? Apa sahabat tu jawab? Dengan bangganya, betul. Adakah Allah menimpakan azab ketika itu?
Sehampir setelah setahun lebih datangnya, lalu Allah tutup bukan saja dunia, kota Mekah juga Allah tutup. Tidak ada tawaf. Wa na'udzubillah min zalik. Jangan main-main . Ini cara orang mencabar Al-Quran. Dia bukan nak cerita detail. Sebab itu Allah ni ayat dalam Quran tu kalau kita tengok, dia kena ada guru untuk bahas. Bukan ikut kepala kita, ni bukan saya ni Ustazah. Ini bukan berlaku kat kita. Allah kata apabila Allah nak turunkan azab, adakah pada kawasan tersebut atau seluruhnya? Hajah, saya tanya satu lagi soalan. Buka minda. Saya tak minta Hajah bersetuju dengan saya. Saya hanya nak bagi kita semua berfikir. Peristiwa itu baru saja berlaku dalam tahun ini. Lebih kurang sama. Orang Malaysia ke orang Uzbekistan? Apa dia buat? Ya. Maka apa perlu kita buat je? Bersiap sedia. Ni ayat dia. Saya cerita meremang belum lama dah. Afala yatadabbaru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang melakukan keingkaran atas muka dunia? Allah yang zalim ke kita yang zalim? Kita boleh duduk dekat rumah tanpa menyebarkan dakwah. Zalim kita je. Sebab tu saya ambil keputusan, saya keluar. Saya redah arus saja. Sampai sahabat saya kata satu kereta dengan saya, Ustazah sekarang dah famous, pergi berdakwah ke mana? Saya tak boleh duduk diam je. Walaupun saya dikecam, saya akan tetap bagi tahu kebenaran. Kita kena bersiap sedia. Sebab tu saya tak nak bagi saya fikir, Hajah je fikir. Persoalannya, terasa tak tekanan hari ini? Nak salah siapa? Jom Kak, kita tengok cerita Mak Kilau. Dia peristiwa dia macam ni. Fikir sendiri . Tak setuju dengan saya tak apa. Saya tak ada masalah. Nak cerita tentang surah Al-Isra yang Allah cerita ni tadi. Takkan nak cerita pasal Nadir ni. Nadir ni dah tak ada dah. Dah wafat. Dah pergi mana pun saya tak tahu dah dia. Saya nak cerita, nak relate sebab Al-Quran ini ada expired date tak Jah? Oh ni tak boleh Ustazah, ini zaman An-Nadir, kita zaman millionaire, tak boleh. Nak cerita tentang bagaimana mereka ini mencabar Allah. Okey, cerita dia begini Jah. Ada satu peristiwa dalam tahun ni, nanti scroll lah Facebook ke, Al-Isra Awani, Al-Hijrah ke kan. Ada satu yang sedang diviralkan. Ini kita berlapang dada sebab Hajah ni dia sibuk dengan masjid. Dia tak sempat nak cakna tentang dunia. Betul apa berlaku kat Mekah, Madinah, Pakistan banjir je sekarang? Tahu, itu sempat Maka saya cerita tentang bagaimana kan Allah uji kita dengan COVID yang tidak nampak. Sebelum Allah timpakan azab kepada kita, ada peristiwa yang berlaku. Tahulah kan cerita tu. Dia lebih kurang cerita dia macam sama. Dia macam episod 2, part 2. Cerita dia, yang itu jantina A pergi ke B, yang ni B pergi ke A. Seorang yang tidak boleh memakai pakaian ihram tetapi dia memakai pakaian ihram. Jelas je. Ihram lelaki ke perempuan pakai? Kalau Hajah pakai boleh? Dapat jawapan je? Pun tak dapat lagi, kita PM tepi. Berlaku tak je? Berlaku kan? Bila? Tahun ni kan? Okey. Berbalik pada cerita orang yang mencabar tadi, Nadir bin apa tak nak ingat lah nama dia sebab tak bagus pun untuk kita ingat. Al-Habsi ke apa.
Dia ni nak berbalik pada cerita dia. Bagaimana dia mencabar kepada ayat-ayat Allah dengan keceluparan mulutnya. Hari ni takkan nak cerita macam tu. Dia memang celupar mulut dia. Dia kata, ya Allah kau timpakan azab sebab Nabi Muhammad ni tak betul. Dia minta. Kita hari ni nak relate pada hari ni tak buat macam tu. Cuma yang kita buat apa dia? Menyalahi akidah. So bila dah orang tahu, banyaklah persoalan dia. Macam mana boleh lepas? Takkan tak cek jantina. Macam-macam yang duk memikir kan. Takkanlah paling kurang IC. Macam-macam. Itu kita panggil benda-benda yang kita tak nak fikir lah. Maka berlaku dah. Dia pun jawab betul tak? Dia berjawab sekian bin sekian, sekian bin sekian. Ketika itu azab turun tak? Tak turun lagi. Belum lagi, betul kata Hajah. Azab belum turun. Sama tak ceritanya dengan yang dulu? Sama kan? Apa yang kita kata? Ya Allah, Engkau zalim sangat ya Allah. Kenapa kau buat kami macam ni? Nak beli minyak pun tak mampu. Nak goreng pisang je pun. Isu minyak. Beli goreng pisang tak boleh. Goreng pisang tak boleh pakai minyak paket. Habis pakai minyak botol. Bagi mereka yang mampu tak ada masalah. Bagi yang duduk flat ni, apa kita rasa? Tekanan demi tekanan. Berbalik pada ayat ini. Keceluparan mulut. Maknanya nak cakap pada hari ni orang tak minta macam tu je. Cara dia macam ni. Saya tak apa je, tak pakai tudung, tak ada apa pun. Rezeki Allah bagi je. Saya gelek-gelek ingat tak dapat duit. Ni semua rezeki daripada Allah. Itu celupar tak celupar mulut? Dia kecam siapa? Dia kecam ustaz. Ustaz tu siapa? Tak payah sebut nama ustaz tu. Maknanya ustaz tu menyampai tentang kebenaran. Apa jadi pada ustaz tu? Dia kecam. Sama tak macam kes ni? Bangga tak dia? Saya gelek-gelek pun saya dapat RM10,000. Benar tak dalam Islam? Akidah betul tak? Sebab tu saya kata kena faham betul-betul part akidah. Tak betul di sisi Allah, tak betul. Ini nak suruh fikir sendiri. Tapi tak apalah, dia ramai follower. Tak apa, hangkut follower je sekali. Hari ni jah kita tengok Allah dengan Rasul dicaci dan dihina. Kita buat apa? Apa kita buat? Ya, tak apalah Ustazah, itu kerja-kerja. Siapa kata kerja-kerja apa? Sebab tu Allah kata, aku mencipta manusia untuk jadi khalifah. Wa isqala lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Khalifah ni cerita tentang apa? Kebenaran. Tak boleh Ustazah, takut kena kecam. Habis Rasulullah dibaling dengan najis. Kita selawat pada Rasulullah berpuluh ribu satu hari. Tapi kita tak nak ikut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa Ustazah, dia lelaki, kita perempuan. Kita punya perjuangan macam Siti Khadijah. Pasal Siti Khadijah ya. No. Pantang Kelantan pasal Siti Khadijah. Pasal Siti Khadijah Kelantan. InsyaAllah saya nak pergi Kelantan. Kalau siapa nak kirim, bolehlah. Kirim sekali duit. Sebab apa? Cinta tidak ada. Kita kena berani. Kita kena kuat. Islam itu bukan duduk pada pakaian. Kita nak tegur orang tak tutup aurat, tapi akidah kita tentang Islam tidak. Kita sibuk dengan benda-benda yang simple-simple. Tetapi bila mana orang hina Islam, apa kita buat? Yalah, pejabat agama Ustazah, tu bab dia. Ketika mana mereka menyamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kambing, binatang ternak. Kenyang tak makan je? Kenyang gitu. Cuba kalau kita difitnah, kenyang makan tak? Telefon, Ustazah boleh tolong buat solat hajat tak? Dia kenapa kena fitnah? Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan seperti binatang, kita kat mana je?
Apa guna selawat kat bibir mulut dia berpuluh ribu. Tapi hati takut. Saya tak kisah orang nak kecam saya. Kalau saya salah, tolong betulkan. Saya bukan memberi ketakutan, saya hanya memberi kesedaran. Sebab tu saya suruh ajar fikir, bukan saya fikir. Sakit dah akhir zaman. Kita rasa sakit, anak cucu kita tinggal apa? Handphone dengan diorang ujian aja. Kita duk marah dia jangan main handphone. Tahu tak handphone ni sebati dengan diorang. Kita dulu masa kecil-kecil main apa konda-kondi. Tiba mak kita curi konda-kondi, marah tak? Marah, tahu pula mengamuk. Ini anak kita dengan handphone. Mereka berada zaman fitnah je. Kesian anak-anak kita. Mereka dipisahkan secara halus dalam hubungan silaturahim. Tak nampak ke? Jogi raya pergi. Semua macam ni lah. Sedangkan silaturahim itu adalah apa yang Rasulullah tinggalkan. Saya minta maaf saja. Siapa nak salam saya, peluk saya tak ada masalah. Tapi untuk saya hulur tidak. Kenapa? Saya pernah hulur tangan, ada orang kata tak nak. Nampak halus tak cabaran akhir zaman? Ketua Muslimat, senang tak nak rapat soft hari ni? Rapat soft tu apa dia? Hari ni kita punya majlis fatwa kata boleh rapat soft. Persoalannya, kita nak ikut ke tak nak ikut? Berjaya tak je? Berjaya tak? Habis nak buat apa ni? Tak apalah ustazah, kita zikirlah kat rumah. Tak boleh, kita kena berjuang. Maka hari ni kita tengok imam-imam nak panggil orang panggil solat Jumaat bagian gila tu. Nak panggil orang solat Jumaat. Sedangkan solat Jumaat tu wajib ke sunat ke harus? Sebab apa? 2 tahun ustazah tak solat Jumaat. Apa ada hal? Nampak? Hari ni, kalau nak suruh saya dakwah seorang-seorang, oi tak cukup kaki tangan ni. Mungkin kaki sebelah sana, kaki sebelah sini. Saya kalau orang jemput bolehlah datang, orang tak jemput jangan mengada-ngada nak datang, dia tempeling dengan saya situ. Tak, contoh macam masjid tak panggil. Gila tiba-tiba akhir zaman ni. Tak dia kata saya gila pula kan. Kenapa kita boleh cerita dekat dalam majlis ilmu? Sebab di dalam majlis ilmu lah Allah bagi kefahaman dan kesedaran. Kita tengok apa yang dicerita kat dalam Al-Quran itu jadi tak hari ni aja. Kita ada tak pada cabaran akhir zaman? Tahu tak siapakah nadir yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita belajar sikit tentang dia walaupun tak ingin nak ambil tahu sebenarnya. Siapakah dia? Nadir bin Haris. Beliau ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada macam-macam riwayat tentang salasiah beliau. Saya bukan nak bangga sangat tentang dia tu, sekurang-kurangnya kita tahu. Maka An-Nadir bin Haris bin Al-Qamah bin Kaladah bin Abdul Manaf bin Abdidar bin Qusay bin Kilab. Ini sejarah dia. Rantaian sanad dia. Bila dengar tentang Qusay bin Kilab, di sinilah persamaan kekerabatan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam contohlah, nama atuk saya Abdullah. Jumpa. Oh, dia pun akhirnya nama cicit dia Abdullah. Sama tak? Jalur sama. Tetapi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persamaannya pada Qusay bin Kilab. Ia adalah dengan jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia ada sedikit, dia panggil apa, macam tindanan daripada Nabi Muhammad, iaitu dengan Abdul Dar. Kalau siapa Nadir bin Haris ni dia dengan Abdul Dar, Rasulullah tak ada. Dia lompat terus kepada, kita tengok selalu jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin
Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Dia tak ada abdidar dekat dalam salur jalur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengok dari situlah dia panggil kekerabatan. Kerabat dia. Maka Rasulullah ni apa kerja dia? Cara bagaimana yang kita nak tengok Nador bin Haris kacau Rasulullah. Contoh Rasulullah datanglah berdakwah. Ini kita panggil contoh. Dia datang dekat satu golongan, dia cerita tentang wahyu Allah, tentang Islam, tentang Allah apa semua. Kemudian Rasulullah pun balik. Apa yang Nador ni buat? Dia datang pada golongan yang sama. Dia pun menceritakan tetapi dengan ayat-ayat dongengan, khayalan, tahyul ni. Seronok dengar perkataan dongeng tak? Dengar cerita-cerita dongeng seronok Seronok Tetapi akhirnya apabila mereka mendengar tentang Nador ni, kenapa Nador suka letak cerita dongeng? Cerita tahyul, cerita-cerita yang macam khayalan. Sebab dia nak orang tertarik dengan dirinya. Sampailah kepada satu tahap, akhirnya khayalan itu hanya tinggal khayalan. Tidak benar. Maka orang pun dah tak percaya pada dia. Itu yang pertama dia buat pada Rasulullah. Yang kedua dia buat pada Rasulullah, apa dia? Caranya dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat Nabi ni mengaji. Rasulullah ni ngaji dia sedap. Dia ada lantunan, dia ada irama, ramai orang suka dengar. Dia penat juga. Maka bila Rasulullah kan duduk-duduk baca ngaji Quran kan, ramai golongan akan dekat dengan dia. Sebab apa? Rasulullah baca kalam Allah. Maka hati mereka tertarik. Datang pula si Nador ni, wah macam ni pula teknik dia. Dia buat apa je? Dia pun buat teknik yang sama. Dia tukar, ni kena buka minda. Dia tukar ayatul Quran itu juga tetapi dalam bentuk nyanyian. Dia panggil perempuan yang membacakan ayatul Quran dalam bentuk nyanyian. Kalau kita hari ni kita panggil apa? Taranum mungkinlah. Dan dia tambah lagi nak bagi best punya cerita, dia panggil pula penari gelik. Seronok Seronok lah. Orang pun suka. Betul tak? Sama macam Rasulullah. Rasulullah pun mengaji juga. Tapi dia ni ada irama sikit. Okey, dia ni ada macam bila dah sampai zuk tu, perempuan berjoget. Dia seronok Kita pun seronok. Akidah pesong ke salah? Akidah betul ke tidak? Wanita suara aurat ke tidak? Mengaji tu? Jawab sendiri. Awak. Berlaku tak hari ni je? Itu yang kedua. Dan akhirnya diorang pun jadi bosan. Macam tak best je. Maknanya kali kedua sebab apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaji, dia mengaji dengan hati. Maka siapa yang menjentik hati-hati mereka? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kanlah Abu Jahal di siang harinya akan fitnah Rasulullah, akan tentang dakwah Rasulullah. Malam hari dia buat apa? Dia dengan salah seorang, saya tak ingat nama sahabat tu. Sahabat Abu Jahal lah, bukan sahabat Nabi. Dia akan pergi kat rumah Rasulullah secara senyap-senyap. Gelap Dia akan dengar. Dia curi-curi dengar sebab apa? Asyik dengar apabila Rasulullah dan para sahabat Nabi ini membaca lantunan Al-Quran. Dia macam mana? Macam halua telinga. Mana nak dengar. Tapi kan pergi betul-betul kan kena kecam sebab siang hari ni dia mengecam baginda Rasulullah. Sampai macam tu Abu Jahal. Maknanya nak cerita lantunan daripada ayatul Quran itu dapat menarik hati mereka. Tetapi kenapa Abu Jahal tak masuk agama Islam? Hidayah milik Allah. Cukuplah kita Allah masukkan hidayah dan iman. Itu nikmat paling besar. Jangan Allah bagi kita macam-macam, lepas tu Allah cabut iman kita. Wa na'udzubillah min zalik. Kali kedua dia buat pun tak berjaya. Dan akhirnya kali ketiga itu dalam tempoh peperangan. Dia kali ketiga ni dia pergi jumpa kepada pendeta Yahudi di kota Mekah. Dia nak cerita apa? Maknanya kalau kita ni jumpa orang yang paling hebat. Dia nak cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak cerita tentang wahyu Allah ni tak betul semua-semua. Dia dapatkan sumber rujuk kepada pendeta Yahudi tersebut. Pendeta Yahudi kata apa kat dia?
Okey, kau pergi balik, kau jumpa dia, kau tanya dia 3 soalan. Kalau dia jawab betul, maka benarlah apa yang dikatakan wahyu itu datang daripada Allah dan Al-Quran itu benar. Maka baliklah 2 orang sahabat ni, termasuk Nadar bin Haris ni, dia pun pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak tanya kepada engkau 3 soalan." Dia kata kan. Dia kata apa? Yang pertama, ini dalam surah Ashabul Kahfi. Tentang sekumpulan pemuda yang ditidurkan di dalam gua. Dia tanya kepada Rasulullah. Tapi ketika itu Rasulullah tak dapat apa-apa wahyu daripada surah Al-Kahfi. Dia tak dapat lagi. Apa Rasulullah buat? Diam. Sebab itu hari ni kalau kita tak dapat menjawab soalan, kalau kata hajah soal saya nak jawab, contohnya macam saya punya jawapan tu tak berapa padu, saya akan cakap insya-Allah saya akan dapatkan jawapan. Bukan sebab saya ni bangang. Kadang-kadang ustaz tu tak dapat jawab lah tu. Baru test sikit dah ustaz tak boleh. Tak, nak sahih. Maksudnya nak cari rujuk. Ketika ini kalau Rasulullah kata dia seorang yang berilmu, adakah dia mampu jawab? Dia mampu. Tapi disebabkan Rasulullah ini bersifat umum, maka dia diam. Sebab wahyu tak Allah turunkan. Itu soalan pertama. Dia tentang merujuk kepada Ashabul Kahfi. Sebab tu akhir zaman kena baca surah Al-Kahfi untuk keselamatan. Yang kedua dia kata, kisah seorang raja Lang Buana perjalanan dari timur ke barat. Siapakah dia? Dia tanya Rasulullah. Dapatkah Rasulullah jawab? Pun Rasulullah tak dapat jawab. Ia merujuk kepada kisah Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Dan yang ketiga tentang persoalan ruh. Tiga-tiga dia tanya pada Rasulullah. Sebab apa? Pendeta Yahudi tadi suruh tanya. Dia kata kalau Rasulullah mampu jawab, maka betullah apa ayatul Quran yang dia bawa itu. Rasulullah mampu jawab tak? Tak. Rasulullah kata kau datanglah esok. Sebab Rasulullah tidak mahu memandai-mandai. Sebab tu Rasulullah ini dia bersifat tidak pandai membaca dan menulis. Sebab nak bagi tahu dia dapat fresh direct daripada Allah Subhanahu. Maka esok datanglah Nadir ni. Rasulullah kata, aku tak ketemu lagi jawapan. Kau datanglah esok, dia kata. Rasulullah menanti untuk mendapatkan jawapannya. Beri akan soalannya. Dia kata, nanti esok. Sehingga 15 hari. Rasa-rasanya lah, apa fitnah pada Rasulullah. Dia kata Rasulullah apa? Penipu lah. Nak kata, kau kata esok, aku datang esok, tak ada juga jawapan. 15 hari Allah lajak, baru Allah turunkan surah Al-Kahfi menjawab segala persoalan. Adakah Allah memang nak Rasulullah itu dituduh sebagai penipu? Maka kalau kita tengok, setelah kecelupaan tersebut Allah telah turunkan azab, Allah tangguh satu persatu sehingga satu peristiwa Allah cipta dalam peperangan Badar. Dahlah mulut dia celupa ni duk kata tentang Rasulullah ni kan. Maka akhirnya pada perang Badar, Nadir ini ditangkap. Maka dalam perang Badar dia ada 3 golongan. Pertama golongan yang mati. Kedua golongan yang ditangkap. Ketiga golongan yang dipenjarakan. Nadir ni, kantoilah dia dah orang kata orang munafik yang jumpa kepada pendeta tadi. Dia ditangkap 2 orang. Dia dengan kawan dia tadi ditangkap oleh kumpulan-kumpulan daripada peperangan Badar. Maka kawan dia ni tadi Rasulullah suruh, kalau tak silap saya ada seorang sahabat. Kecuali Nadir ni Rasulullah suruh siapa? Ali bin Abi Talib uruskan kepada Nadir. Rasa-rasa nak buat apa kat Nadir? Sehinggalah berlakulah drama. Adik kepada Nadir ni dia sedang menulis puisi. Dia nak suruh Rasulullah baca supaya dapat pelepasan kepada Nadir tadi. Dia kata apa dalam puisinya? Sekiranya Muhammad itu tahu bahawa Nadir itu adalah ada unsur kekerabatan dengan baginda, maka pastilah dia akan melepaskan Nadir tersebut. Maknanya takut juga. Tetapi tidak terlepas.
Sebab itulah urusan dia adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tang ini saya settle sampai sini. Sebab apa kalau saya cerita lagi panjang lagi. Harap-harap golongan seperti ini tak wujud lagi hari ini. Yang ada lagi dah. Tak nak lah. Okey. Kalau kita tak faham tentang akidah, saya datang, saya mengaku Nabi. Contoh. Boleh percaya tak? Kau dengar saya cerita macam tadi. Saya sebenarnya malam tadi saya dapat mimpi. Contoh. Dapat mimpi sekian bin sekian, Allah tabal saya jadi Nabi. Kalau Hajah tak kuat akidah, rasa-rasa boleh percaya tak? Hujah ayat Quran, pegang hadis sikit sebut macam tersalah lihat terlelat lidah tu. Kan? Jadi sebab apa? Akidah kita tak betul. Hari ni berapa ramai Imam Mahdi? Saya tahu Imam Mahdi ni akan lahir satu, tapi ramai hari ni mengaku Imam Mahdi. Macam mana saya? Ramai ya? Perempuan pun mengaku Imam Mahdi tau. Nak tahu ciri-ciri Imam Mahdi ni just senang. Dia tak tahu dia Imam Mahdi. Settle situ. Jangan tadi saya mimpi. Allah tabah saya jadi Imam Mahdi. Ni kita cerita dua. Orang yang tak kuat akidah ikut tak? Itu yang berlaku hari ni. Pergi masa buat ni kes betul saya cerita ni. Pergi Mekah masa haji. Duduk kat Mekah, kalau tak siap saya, peristiwa Arafah. Akan ditabalkan dia ni sebagai Imam Mahdi. Pergi-ikut. Lebih 30 orang dah pergi. Ini cerita benar je. Tiba-tiba tak tabal. Macam mana? Ada lagi kat sana, betul. Sebab apa tak jadi? Oh, ada di kalangan golongan-golongan kita ni je yang masih ada cinta pada dunia. Keluarkan harta. Tu. Ada tersangkut kat sana. Tunggu Imam Mahdi. Istighfar aja. Benda ni saya cerita benar. Sebab tu saya cakap dengan kawan saya, nak cerita benar ke tak? Dia kata, cerita je kebenaran. Saya tak nak dia kecam. Kena kecam tak apa. Betul. Di bahagian Kelang je. Ni nak dekat dengan Kelang kan? Ada juga mengaku Imam Mahdi je. Guru dia sebagai Imam Mahdi. Kalau Hajah ni, iman goyang, dengar dia cerita mimpi dia segini segitu, dia kupah ayat-ayat Quran. Dia sangat suka guna ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni macam perumpamaan. Yang macam seakan-akan. Kita, iyalah. Ya habis lah. Sebab apa? Akidah. Sebab tu kena tahu ciri-ciri dia. Sebab cabaran tak akhir zaman, ini cabaran kita. Yang benar nampak batil, yang batil nampak. Tak payahlah kita cerita tentang pemimpin. Tu tak payah cerita lah. Itu benda-benda simple je pada saya. Ada yang mengaku dia sebagai Rasulullah. Ada je. Bukan tak ada. Cerita dengan saya. Dia siap cerita dengan saya. Siap tunjuk gambar. Ini Rasulullah. Habis dia siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah tu ni. Ni cerita real. Saya tak tipu. Siti Khadijah sekian bin sekian. Kita kena pertabalan pakai kuning. Malam ni saya akan pakai kuning. Saya akan sekian. Inilah baju akan ditabalkan. Harta saya disimpan di sini. Di Bukit Tursina. Macam mana akak pergi Bukit Tursina? Dia ada upacara dia. Tapi malam ni sebelum saya tidur, saya akan pakai serba kuning. Akan ditabalkan. Inilah keturunan. Rasa-rasa je. Kalau Hajah tak kuat iman. Terpedaya tak? Saya pun hampir terpedaya. Nak cerita. Nampak? Ni tak payah cerita ke ramai-ramai dia kata. Ni kita-kita lah. Untunglah dapat tahu rahsia ni kak. Ini cabaran akhir zaman. Maka sungguh di antara tanda kiamat adalah maraknya kematian secara mendadak. Berlaku tak hari ni? Ke dah berlaku? Ada satu fasa tu yang kita tengok kan. Dia kerja up orang mati. Itu masa kita duduk dekat planet lain tu.
Dia macam kat TV, kalau tak salah saya pukul 5 petang. 5 petang planet lain tu. Dia up kan. Kes berapa, mati berapa. Kes berapa, mati berapa. Mati tu ada 3 angka, ada 4 angka. Jadi tak? Ke dah jadi? Ajar jawab kat saya. Kalau kena kecam, ajar. Saya tak jawab apa-apa. Sebab berfikiran terbuka. Fikir. Kemudian, ini dalam pada, kalau tanya mana Ustazah dapat hadis ni? Hadis Sahih Al-Albani dalam Syahih Al-Jami' Al-Sahih ayat 5899. Carilah kalau nak cari. Kita rujuk. Dalam surah Al-A'raf ayat 187, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bila terjadi? Katakanlah. Sebab Allah tahu ada orang tanya kepada Nabi Muhammad bila kiamat. Kita buat ramalan tahun 2024, tahun 2025, tahun 3020. Ikut suka lah. Sedangkan Rasulullah juga tidak tahu. Tetapi apa yang Allah berikan kepada kita adalah tanda-tandanya. Antara tanda-tanda akhir zaman yang dinyatakan dalam hadis, dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. Israel tu dengan tu dah settle lah. Israel dengan apa kak? Dia berperang. Settle lah. Dapat jawapan ni? Saya tak jawab apa-apa. Seluruh dunia datang menggerumuni dunia Islam. Musuh datang. Dia nak hancurkan akidah orang Islam. Ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Macam mana? Kitab-kitab lama dah tak pakai dah. Kitab kuning, tak guna dah. Tak boleh, kita tak boleh pakai kitab tu tinggi. Saya tak tahu letak mana. Bukan tinggi mana pun. Bahasa je. Kita nanti Allah masuk ke dalam kubur, Allah tanya ma rabbuka ke tanya siapa Tuhan kamu? Ma rabbuka. Allah tanya. Cuba kita kata bahasa tinggi. Maka umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Jadi tak hari ni, dia perumpamaan Nabi yang Allah berikan kepada kita apabila mereka ikut Yahudi dan Nasrani ni ibarat seperti masuk ke dalam lubang biawak. Apa orang Yahudi buat tu kita ikut. Daripada perkataan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dia akan mula ikut. Hari ni jadi tak? Tak maaf cakap. Ada satu bahagian aplikasi. Dia akan tunjuk, kita ikut. Dia suruh gelek, kita ni, kita gini. Lepas tu, kita apa? Apa tu nama dia? Hajah cakap dengan saya. Nampak? Ramai wanita buat tak? Malu separuh daripada? Mana malu kita? Sebab tu saya perang TikTok ini. Orang hantar macam tu, saya hantar munajat. Orang hantar macam tu, saya hantar kata-kata. Biarlah menunggu arus. Walaupun kelakar pun kelakar lah, peduli apa saya. Saya ni TikTok orang buat. Adalah dia orang ambil video-video kan. Adalah geng-geng, kita panggil geng tim. Tim saya panggil lah macam tim media. Dia orang ni hidup tengah malam. Saya memang pelik sungguh. Adalah 2-3 orang sahabat saya yang bantu. Bahagiannya dia akan ambil potong pendek-pendek lah kok. Dia hidup tengah malam. Time saya nak tidur lah. Ustazah cuba cek ni kejap. Okey tak ni Ustazah? Ustazah cuba masukkan gambar ni. Ini saya panggil tim kelawar. Siapa nak masuk tim saya? Boleh, sila. Siang dia orang senyap. Start pukul 9 lebih dia bermula. Lepas isyak tu kan. Tapi saya sangat suka. Kadang-kadang saya menangis. Saya nangis. Saya tengok dia punya perjuangan. Kalah saya. Ketika mana saya nak pejam mata, saya tengok dia hantar kat saya bangun balik. Saya bangun. Saya berdiri nampak macam kuat ni kerana mereka. Saya tak boleh jalan kalau saya seorang-seorang. Saya memang sangat sayang sangat pada mereka. Dan mungkin sebahagian ada dekat sini. Tak boleh je. Saya tengok dia orang sangat sungguh-sungguh. Macam mana saya nak tekan das? Bila saya tak mampu buka kelas, dia hantar. Ustazah ini tak ada kelas tu.
Macam mana saya nak rehat? Saya bukan alien. Saya ada anak. Suami saya seorang. Sedih. Akak sedih suami saya seorang. Tu je saya cerita betul. Malam tadi masuk satu poster. Nak buatkan poster. Pukul 12:15 pagi. Ustazah, for you to double check. Saya nak lena. Tapi masa tu saya tak lena. Saya tengah mentelaah tentang tajuk ni. Saya depan laptop menangis. Masuk. Ya Allah. Sedih je. Sampai macam tu. Mereka tak ada bayaran. Saya tak mampu bayar diorang. Dan dalam doa saya hanya minta pada Allah. Masukkan mereka dalam syurga tanpa hisap. Tu je doa. Saya nampak je kuat. Kalau tanpa mereka kat belakang saya tak kuat. Dan mungkin kita akan bersama-sama dengan saya. Kita ada family. AR. Macam best AR. Dekat Syah Rosli pun. Saya ambil Ar-Rahman Ar-Rahim. Daripada kalimah tersebut saya letak. Kalau ajar nak masuk dalam grup-grup ni, sila lah masuk. Bagi nama pada saya insya-Allah. Kekuatan kami adalah solat tasbih. Kami suka sangat buat solat tasbih. Tak apa yang dia suka saya tak tahu. Dan saya pun suka. Nanti jemputlah. Adalah dekat sini mungkin boleh kontak kat Siti. Belakang-belakang surah Ar-Razi tu. Tu geng-geng gangster belakang tu. Kalau saya tak ada, insya-Allah dia orang boleh aja. Boleh jadi sama-samalah kita. Maka yang ketiga, yang keempat kita tengok golongan anti setun. Boleh lama tak apa. Golongan anti hadis. Ada kan? Hadis ni tak betul, hadis ni tak betul. Golongan yang sentiasa nak menang. Bukan gores dah menang. Dia cakap dia je lah menang. Yang lain surrender. Ada kan? Takut-takut kita. Saya pun takut. Risau saya. Bila bercakap dia kita je lah betul. Risau kak. Kadang-kadang anak saya. Anak saya dia tak boleh tanya satu soalan. Terutama dalam kereta. Saya suka bagi nasihat dalam kereta. Saya tazkirah anak saya dalam kereta. Sebab dia nak lagi mana? Betul tak? Mana dia nak lagi? Lagi panjang perjalanan tu lagi saya suka. Maka anak saya, kalau ada, anak saya ada 3 orang. Macam 30 orang. 3 orang ni. Jangan seorang tanya tentang soal agama. Dia akan cerita kan. Saya, apa dia? Lepas tu adalah yang lain cakap, masuk. Dia kata. Saya, masuk apa? Masuk kuliah lah mah. Dia kata. Masa tu lah saya akan bagi. Sebab apa? Kita kena tahu. Kalau kat rumah dia boleh masuk toilet, dia boleh mana-mana. Ni gila. Bawa kereta, harap-harap jangan ada apa nak berhenti pontian. Memang tak. Tambah kalau saya pegang steering. Peduli apa saya kan? Lagi panjang perjalanan tu. Lagi sedap saya tazkirah. Walaupun tak dibayar. Saya okey. Syarat jangan tidur. Maka itu lah. Kalau perempuan nak bagi nasihat ke anak, masuk dalam kereta. Ambil handphone dia orang. Masa tu lah. Golongan yang sentiasa nak menang. Maknanya kita pun takut kita berada dalam golongan ini. Maka apabila kita ni mohon-mohon pada Allah, apabila kita nak menang, kita pada kemenangan yang kebenaran. Penyakit umat-umat terdahulu. Saya tak pasti. Yang ni ada tak? Penyakit apa? Ketum. Penyakit umat-umat terdahulu maknanya umat terdahulu yang mungkin sopak contoh ada sekarang ada tahun ke macam itulah yang saya rasa. Yang ni saya tak detail. Islam kembali didagangkan. Perdagangan Islam ni kita panggil tunggang agama. Dan seterusnya mereka mengejar kepada kemewahan. Ada tak zaman sekarang? Umat Islam memusnahkan orang-orang Yahudi pun ada. Sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Terujilah. Orang yang baik akan berkurangan sedangkan orang yang jahat makin bertambah. Macam mana?
Perginya alim ulama kita. Apabila perginya seorang alim ulama, terpadamnya satu bintang di langit. Apabila terpadamnya satu bintang di langit, mampu menutup satu kawasan. Ini hebat alim ulama. Dia ibarat seperti bintang. Harta riba wujud di mana-mana. Riba. Orang meminum khamar dan menamakannya sebagai khamar. Khamar tu apa? Arak. Dia arak tapi dia kata bukan arak. Ni saya tak tahu lah. Saya pun tak minum arak. Mungkin anggur lah. Anggur wine tu. Red wine tu kadang-kadang ada orang kata halal. Red wine yang diorang kalau macam steak kan, dia masak nak sedap letak red wine. Red wine tu adik-beradik khamar lah sebenarnya. Red wine. Kalau hotel-hotel dia suka sangat guna. Tanya tukang masak lah. Saya tak tahu apa yang sedap sangat. Wallahualam. Dia adalah apabila kita minum dia memabukkan. Sebab tu dia letak sikit je. Bila makan stick tu tak adalah mabuk tu. Tapi cuma rasa sedap. Sedikit lelaki dah banyaknya perempuan. Ni macam betul kat sini ni. Imam dia ada seorang tadi lelaki. Yang perempuan ini betul. Bangunan yang tinggi-tinggi mencakar langit. Banyak kan? Ulama tidak dipedulikan. Islam hanya pada nama. Semua ni dalam hadis Puan Hajah yang cakap, ya Ustazah, bukan saya. Maknanya kita dah berada di ambang akhir zaman. Maka bagaimana nak cari solusi? Duk dah cerita ni Ustazah, nak separuh pengsan saya ni Ustazah. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak selamat diri, betul tak? Cerita-cerita bagi takut-takut tak ada solusi. Tak best lah, dah menangis melalak tak best lah. Maka solusinya, perbanyakkan zikrullah. Banyak berzikir. Wirid pagi petang tu, cuba untuk amal. Jadikannya istiqamah. Walaupun nama kita dah memang istiqamah. Saya memang istiqamah Ustazah. Ya, saya tahu nama istiqamah. Amalannya. Apabila amalan itu telah istiqamah kepada kita, maka dia boleh bertukar menjadi karamah. So janganlah nak belagak jadi wali pula. Ustazah kata dah istiqamah lama dah kat Syida amal ni. Dah 18 tahun Ustazah. Dah ada karamah kat Syida ni. Tak. Maknanya karamah itu, amalan istiqamah kita yang menyelamatkan kita daripada segala tipu daya. Contoh. Orang sebelah kena penyakit. Kita ni hampir orang kata memang boleh kena lah. Tapi kita tak kena. Biasa tak? Check lah amalan-amalan dia. Okay? Macam hari tu diuji masa nenek saya tak sihat. Ini yang masa lama lah. Nenek saya diuji. Saya punya pakcik busu saya, dia makan bubur wan saya tau. Maknanya bila dia suap wan, dia suap buka mulut dia. Dia suap wan, akhirnya wan saya ni disahkan COVID. Pergi hospital COVID. Busu saya ni, yang duk makan dengan dia, minum sama dengan dia ni, tak kena COVID. Pakcik saya yang datang hanya untuk hantar wan ke hospital. Bukan hantar pun, ambulans sampai, dia pun sampai. Jumpa masa tu je, kena COVID. Itu contoh. Biasa kan? Tapi jangan puan-puan kata, oh itu karamah saya tu. Itu ngarut lah tu. Maknanya kita tak tahu amalan yang mana, hati yang mana, cara bagaimana yang Allah selamatkan kita. Contoh kita ni balik kampung. Ni biasa terjadi. Tidur-tidur, bawah kita punya apa? Toto tu ada kalajengking. Kita dah lama dah tidur dengan dia tu. Kalajengking tu. Tiba datang orang gigit kalajengking tu. Kalajengking, bukan dia gigit kalajengking kalajengking tu gigit dia. Takut betul. Kan, dia keluar daripada bawah bantal kita, contoh dia keluar gigit orang yang baru sampai. Sedangkan orang ni dah 3 hari 3 malam tidur kat sini. Nampak? Kita tak tahu amalan mana yang Allah terima. Itu yang kita panggil sebagai amalan-amalan yang kita buat menjadi karamah. Bukan karamah boleh jalan atas air itu mengarut. Itu memang ada tapi bukan kita lah. Contohnya katakanlah anak kita tak sihat. Okey, ajar buat apa? Ambil air letak baca bismillah.
7 kali hembus. Nah, minumlah nak, sihat anak kita. Bukan kata kita bomoh. Maksudnya begitulah. Kita tak tahu amalan yang mana Allah terima. Maka kita buatlah amalan yang baik. Pertama, zikrullah. Kedua, banyakkan sedekah. Banyakkan kita keluarkan duit kita. Sebab apa? Dekat duit itulah ada dasar pemilikan. Nak buat ibadah senang tak? Senang. Nak keluar duit susah tak? Susah. Sebab tu ramai orang boleh solat macam-macam ataupun beratus-ratus rakaat. Tapi bila nak pergi umrah dia terkebir-kebir. Sebab kena keluarkan duit. Kalau tak setiap tahun lagi umrah. Betul tak? Nampak tak? Tentang rezeki. Sebab kita rasa itu milik kita. InsyaAllah siapa nak ikut saya bulan 12 kita nak pergi umrah. Tak ada duit Ustazah. Mai sini statement bank saya check dulu. Right. Kalau tak ada cinta, kita akan kata macam-macam. Ada seorang sahabat saya, dia ikut saya. Dia kata, Ustazah, saya tak ada duit, Ustazah. Habis macam mana akak pergi? Ini cerita real yang akan ikut saya bulan 12. Main kutu. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Saya kata, kak, boleh kak? Tak boleh, Ustazah, tak tahan. Cinta. Sanggup? Maka kita tengok. Amal lah. Banyakkan bersedekah. Lepas tu kita panggil macam minta pada Allah. Kalau kita sedekah tu kan, kita niat, ya Allah selamatkanlah kami di akhir zaman. Bahasa lain bertawasul. Tapi kadang-kadang saya sebut tawasul ni, ada orang tak boleh terima. Ada orang dia tak boleh. Geng-geng tadi dah. Tak boleh tawasul Ustazah, tak boleh. Contoh kan. Dia macam mana kan? Kita nak macam agar Allah itu memandang pengorbanan kita. Perbanyakkan selawat. Basah mulut kita dengan selawat. Supaya lahir cinta. Sebab yang mampu selamatkan kita nanti di sana baginda Rasulullah SAW. Banyak selawat. Cintakan kepada Allah. Banyak berkorban. Keluar daripada segala rasa keselesaan. Cara nak keluar macam mana? Bukan keluar bilik je. Keluar musafir. Siapa yang musafir hari tu dengan geng kami, 2 bas kita pergi. Memang huru-hara hidup kami. Tanyalah kat Siti. Tukar bas A, bas B pergi A pergi C. Huru-hara. Sebab nak pecah kepada, jangan selesa sangat. Walaupun hotel selesa je. Best hotel kami. 1 bilik 2 orang. Boleh berlari je. Ada bathtub. Tahu bathtub? Itu bahasa Jawa. Tu orang ajar dia kata macam mana. Alhamdulillah tak mandi langsung. Tengok je bathtub tu. Dok dam. Huru-hara hidup. Sebab nak pecah daripada keselesaan. Tak? Ni je cara dia. Walaupun Allah dah bagi tempat best ni. Nak pecah kan? Hotel dah cantik breakfast dah bagus Memang breakfast bagus, TikTok je. Saya memang puji. Tapi ada masa untuk makan. Bas dah tunggu. Jadi macam tengok je orang tu ambil. Sebab apa? Allah akan uji kita dengan sesuatu benda yang kita perlu hadapi. Untuk pecah keselesaan. Yang nak terkencing sekian, yang seorang tak nak kencing, yang seorang nak kencing. Seorang nak kencing dah 1 bas kena berhenti. 44 orang kena tunggu. Dah. Boleh tahan tak? Tak boleh. Nampak? Menguji kesabaran. Pasal nak je? Kita seronok ikut kita je selama ni. Tak pasal. Nak pergi sekali tengok. Tak kira lah pangkat Datin Seri ke Datuk Seri ke apa kat situ. Kalau ada makcik bedah yang gonggek, turun tangga nak dekat 5 minit. Tunggu lah belakang. Mana boleh lompat. Walaupun dia Datuk Seri. Tiba seorang hamba Allah yang tidak ada jawatan, yang tak tahu jumpa kat mana. Kan? Dia kata dia nak terberak. Berhenti 1 bas, 44 orang tunggu tau. Walaupun dalam bas ada Datuk Datin. Nasib lah kau. Walaupun lah driver bas yang pegang steering tu mampu berjalan terus. Aku pegang bas peduli apa. Kalau sanggup dia cirit dalam bas, tak payah berhenti. Betul tak? Nampak? Bagaimana kita nak memandang hikmahnya untuk kita keluar daripada zaman zon keselesaan. Jajahnya. Seronok duduk bersila.
Kejap dia luruh kaki, kejap dia sengit, kejap dia betul sana, kejap dia betul sini. Sebab apa nak lepas daripada keselesaan? Cuba kalau kat rumah, memang taklah duduk macam ni. Letak lagi span belakang ni. Sebab online, belajar online, yang kita bercakap macam bagi nak pecah. Saya punya laptop nak terpecah tau. Diorang tahu apa buat tak tahu. Faham? Faham. Ada soalan? Tak ada. Itu faham. Apa maksud Jejah? Cepatlah habis Ustazah. Maka kena ada lah. Sebab itu dalam menuntut ilmu kena ada pengorbanan. Kena ada rasa kesungguhan. Tak payahlah pergi sampai negeri Cina. Pergi Subang Perdana pun jadi. Tak payah ngarut sangatlah belajar sampai negeri Cina. Bang, saya nak ikut hadis abang yang belajar sampai negeri Cina. Jumpa apa? Jumpa tu berapa banyak bangunan yang jual barang-barang murah. Right. Kemudian cari ilmu ini kena dengan sabar. Kalau khususnya belajar dengan saya bukan daurah. Daurah ni dia baca kitab ni, contoh dia baca satu kitab ni, okey saya boleh bagi dalam masa seminggu kita habis. Saya bukan. Saya kadang-kadang satu baris, satu hari. Meninggal orang baca. Satu ayat ni saya baca. Nasib ah. Sebab saya tak tengok berapa ramai yang nak join. Dua orang saya on. Kalau kena 2 orang memang nasib Kak Ani selalu kena. Tambah buka kamera. Kak Ani faham tak? Kak Ani cuba hurai. Baru nak belajar Ustazah. Sebab best. Sebab kan? Kita boleh bagi private. Tanyalah soalan. Bukan sebab soalan tu saya bijak. Tak. Mungkin saya juga tak faham. Mungkin Hajah lebih faham daripada saya. Lepas tu Hajah hurai. Oh, macam tu. Saya belajar kelas agama. Kelas apa dipanggil Arab Mikro. 4 bulan sampai sekarang tak faham je. Apa ustaz tu cakap pun tak faham sampai sekarang. Tapi masuk kelas. Tulis bagai nak gila. Punyalah nak belajar. Maka itulah kena cari ilmu ni kena sabar. Sabarlah. Bantu dalam penyebaran ilmu, bantu dalam gerakan dakwah supaya walaupun Hajah duduk di rumah gerakan dakwah tetap berjalan, pahala dapat. Kadang-kadang Hajah punya lebih berbanding dengan yang menggerakkan. InsyaAllah kejap lagi saya akan bertolak ke Kelantan. Saya akan pergi ke Kelantan, adalah beberapa malam nanti insyaAllah akan berkiamulail di tepi pantai. Harap-haraplah tak masuk dalam pantai. Alamak, tanya pantai pun. Teluk Godong, benda lah macam tu. Ada? InsyaAllah. Masih lagi terbuka kalau nak ikut. Naik kereta sendiri, tambang sendiri, semua sendiri. Makan sendiri. InsyaAllah. Sebab tu saya bersama dengan 4 orang akan bersama-sama untuk pergi. Dan pada 5 hari bulan kita orang akan ada satu iaitu solat tasbih di sana. InsyaAllah esok hari Ahad kita akan penuhkan jadual kita. InsyaAllah lah. Kalau sempat ziarah makam, makan ziarah makam. Nak pergi dekat tempat alim ulama. InsyaAllah. Lepas tu rupanya tengok-tengok poster Tuan Guru Zainul Asri pun kat Kelantan tau. Malam ni dia start pukul 8. Saya tanya sahabat saya, sempat tak pukul 8 ni kita dekat Masjid Rahimullah ni, saya kata. Kalau sempat insyaAllah. Itulah banyaklah kita ni cari guru-guru yang benar. Guru-guru yang benar ni tak semestinya famous. Cari guru yang betul-betul. Yang memang kita tahu dia belajar di mana. Kita tahu dia ni siapa. Kita tahu adakah dia ni ada agenda peribadi. Kita cari guru yang benar dan yang seterusnya banyakkan berdoa. Doa pada Allah, jangan putus setiap masa. Minta pada Allah supaya kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Sebab itulah kalau orang-orang yang beriman, mereka tak nak masuk pada zaman fitnatud dajjal. Tak nak. Sebab kita kena tempuh. Ni kena tempuh ni. Kita kena hadap. Duduk diam-diam pun kena fitnah juga. Maka banyakkanlah kita beramal, banyaklah kita membuatkan kepada kebaikan. InsyaAllah. Lepas tu pilih sahabat-sahabat yang baik. Kadang-kadang kita dengan ahli keluarga pun tak rapat. Tapi kita lebih rapat dengan sahabat kita. Pasal nak? Maka pilihlah sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang baik ni apabila kita bercerita dengan dia, dia akan mengingatkan kita kepada Allah dan juga Rasul.
Bukan 24 jam pun dia cerita. Tapi kadang-kadang bila ada dia akan relate. Bila dah dapat sahabat macam tu, pegang dan genggam sehingga akhir hayat. Okay, saya tak nak buka soalan. Sebab Hajah memang dah faham sendiri. Alhamdulillah. Okay, ini ada satu daripada surah Ar-Razi. Membuka satu tawaran yang sangat istimewa, iaitu untuk kita tinggalkan ataupun membina istana kita, iaitu di sana, tempat yang kekal abadi. Sumbangan wakaf van jenazah surau Ar-Razi, Bandar Pinggiran Subang. Siapa yang Allah detikkan nak bina, nak bina istana di sana, kita keluarkan di dunia, kita akan dapat di sana. Iaitu satu sumbangannya harga RM10 sahaja. Ustazah, saya nak 1,000. Habis buku ni, tak apa. Saya nak infak 1,000, habis satu buku, tak ada masalah. Ada resit, nanti boleh berhubung dengan Hajah Maria. Hajah Maria, iaitu sumbangan van jenazah. Ambillah peluang untuk masuk. Supaya nanti tak tahu, entah esok lusa kita pergi, van ini yang bawa kita. Wallahu a'lam. Moga-moga memberi manfaat dan barakah kepada kita semua. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Masjid Taman Subang Perdana atas jemputan ini. Harap-harap jodoh kita